Iklim ialah cuaca yang sinonim di kawasan atau tempat tertentu untuk satu tempoh masa, dan perubahan iklim berlaku apabila cuaca mulai berbeza dengan suhu dunia yang semakin meningkat. Ia disebabkan pelbagai aktiviti manusia seperti pembakaran berbilion tan bahan api fosil untuk kegunaan industri dan pengangkutan. Pada Ogos 2021 sahaja, terdapat beberapa kejadian penting akibat daripada perubahan iklim global, iaitu banjir besar di China dan Eropah, turunnya hujan buat pertama kali di puncak tertinggi di Greenland, dan taufan Ida berkategori 4 telah menghentam Louisiana, Amerika Syarikat pada 29 Ogos. Walaupun perubahan iklim ini tidaklah merupakan pengakhiran dunia, dan bumi adalah sebuah planet dengan usianya sudah lebih 4.54 bilion tahun di mana telah mengalami pelbagai bencana alam, namun hakikatnya puluhan juta kehidupan manusia akan terkesan selepas ini. Negara-negara perindustrian terbesar iaitu China, Amerika Syarikat dan India adalah penyumbang gas rumah hijau iaitu karbon dioksida terbanyak menyebabkan punca pemanasan global. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana perubahan iklim global berlaku dan kesannya. Teruskan menonton. Berapa banyak suhu global telah meningkat? Menurut laporan terkini dari satu badan khas di bawah PBB yang disertai saintis seluruh dunia, suhu di permukaan bumi telah meningkat sebanyak 1.09 darjah Celsius dalam tempoh 10 tahun dari 2011 hingga 2020 berbanding antara tahun 1850 hingga 1900. Suhu global dijangka mencapai angka kenaikan kritikal 1.5 darjah Celsius pada tahun 2030 dan selepas itu, kesan yang dirasakan akan menjadi sangat teruk. Pemanasan global ini merujuk kepada catatan suhu udara 2 meter di atas permukaan bumi dan permukaan air yang diambil di pelbagai tempat di seluruh dunia. Ia kemudian dibandingkan dengan suhu untuk tahun 1850 hingga 1900 mewakili tempoh masa bermulanya kepesatan era perindustrian global dan penggunaan sumber api fosil secara meluas. Sejak tahun 1900, graf pelepasan gas karbon dioksida hasil pembakaran fosil meningkat dan mencapai 36.44 bilion metrik tan pada tahun 2019, kemudian turun sebanyak 5.8% pada tahun 2020 akibat pandemik COVID-19. Lautan pula penting untuk menyerap 90% haba berlebihan bumi, dan pada tahun 2020, suhu permukaan laut adalah 0.766 darjah Celsius, lebih tinggi berbanding purata suhu lautan pada kurun ke-20. Hampir keseluruhan negara telah menandatangani Perjanjian Iklim Paris 2015 bagi mencapai misi menyekat kenaikan suhu global melebihi 2 darjah Celsius dalam tempoh kurun ke-21 ini, dan setiap negara akan berusaha bagi memastikan kenaikan suhu tidak mencapai tahap kenaikan kritikal melebihi 1.5 darjah Celsius. Bagaimana perubahan iklim memberi kesan kepada dunia? Air menjadi semakin panas. Semua kehidupan di bumi bergantung pada sumber air, sama ada sumber air tawar atau masin. Lautan yang meliputi 71% bumi juga adalah penyerap kepada gas karbon dioksida terbesar dan juga haba dari matahari. Seterusnya dapat mengawal suhu bumi. Dengan pemanasan suhu lautan, ekosistem laut terjejas menyebabkan sumber makanan manusia berkurangan. Peningkatan aras laut pula akan menenggelamkan kawasan rendah. Saintis menjangkakan beberapa pulau tercantik di dunia akan tenggelam dalam tempoh 60 tahun akan datang, iaitu Maldives, Fiji, Palau dan Repo Solomon. Penanaman. Hasil penanaman utama iaitu jagung, gandum, padi dan kentang akan mengalami penurunan disebabkan bencana alam seperti kemarau dan banjir. Perubahan cuaca akan memaksa petani mencari tanaman lain yang bersesuaian dan mungkin akan memaksa manusia mencari jalan lain yang lebih efisien untuk pertanian dan meningkatkan kos. 70% dari sumber air tawar yang digunakan adalah untuk tujuan pertanian, dan negara seperti China dan India sudah mengalami kesan pengurangan hasil pertanian akibat pemanasan global ini. Ini akan memburukkan lagi situasi di mana populasi dunia dijangka akan bertambah kepada lebih 9.7 bilion menjelang tahun 2050 dan lebih ramai manusia akan mengalami kebeluran. Suhu yang tinggi. Dunia akan menjadi berbeza pada tahun 2100 di mana purata suhu akan meningkat sama ada di pegunungan, pedalaman, bandar atau pesisir laut. Gas utama iaitu karbon dioksida merangkumi 36% kesan pemanasan global pada hari ini, menyebabkan kesan rumah hijau di mana haba dari matahari terperangkap dalam atmosfera bumi. Walaupun begitu, kesan peningkatan suhu global tidak berlaku secara sekata, dan saintis mendapati suhu meningkat dengan drastik di kawasan Arktik pada musim sejuk dan kawasan tengah latitude bumi pada musim panas. Pada tahun 2003, seramai 70,000 orang mati di Eropah di musim panas antara bulan Jun hingga Ogos. Kemudian pada tahun 2010, seramai 56,000 orang mati dalam tempoh 44 hari, suhu tertinggi di Rusia. Bencana alam.
taufan, kemarau, banjir, kebakaran hutan dan lain-lain bencana alam akan menjadi lebih kerap dan serius selepas ini. Jumlah bencana alam disebabkan oleh perubahan iklim meningkat 3 kali ganda sejak 30 tahun lepas dan lebih 20 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal setiap tahun. Kos dan beban ekonomi yang terpaksa ditanggung juga sangat banyak. Program Alam Sekitar Pertubuhan PBB menyatakan negara-negara membangun telah membelanjakan sekitar 70 bilion US dollar setahun kesan dari perubahan iklim ini. Angka perbelanjaan dijangka meningkat kepada 140 hingga 300 bilion US dollar pada tahun 2030. Kawasan kritikal bukti pemanasan global berlaku. Mengikut sains, zaman ais yang terakhir berlaku kira-kira 2.6 juta tahun dahulu di mana suhu global ialah 5 darjah Celsius lebih rendah dari hari ini dengan ais meliputi sebahagian besar kawasan di Amerika Utara dan Eurasia. Dengan kandungan gas karbon dioksida yang semakin tinggi dalam atmosfera bumi pada hari ini, gas ini boleh dianggap sebagai butang kawalan kepada perubahan iklim dunia. Greenland merupakan wilayah autonomi di bawah Denmark yang merupakan pulau terbesar di dunia berpopulasi kira-kira 56,000 penduduk yang terletak di antara Laut Atlantik Utara dan Lautan Arktik. 80% kawasan di sini diliputi oleh ais dan glacier yang terbentuk dari zaman ais dahulu. Litupan ais di sini adalah paling besar iaitu seluas 1.8 juta kilometer persegi di kawasan hemisfera utara bumi dan ia amat penting dalam kajian sains untuk memahami sejarah perubahan suhu dunia dan membantu manusia membuat persediaan untuk perubahan akan datang. Kesan kenaikan suhu di Greenland. Lapisan ais di Greenland sedang mengalami proses pencairan besar-besaran dengan suhu telah meningkat lebih 10 darjah Celsius dari kebiasaan pada waktu musim panas di situ. Pada bulan Julai 2021, suhu di sebuah lapangan terbang di Greenland direkodkan paling tinggi iaitu 23.4 darjah Celsius. Dengan suhu yang meningkat, pencairan lapisan ais di Greenland bermula pada tahun 1990 dan semakin teruk sejak tahun 2000. Jumlah ais yang cair sejak beberapa tahun lepas pula adalah 4 kali ganda sebelum tahun 2000. Satu kajian oleh saintis di Eropah membuat kesimpulan bahawa menjelang tahun 2100, lapisan ais di Greenland akan cair sebanyak lebih 60% dari jangkaan awal. Ini bermaksud paras air laut akan meningkat sehingga kira-kira 8 cm lebih tinggi dari analisa yang dibuat. Jika keseluruhan lapisan ais di Greenland cair, ia mampu menaikkan paras air laut dunia sebanyak 7.2 meter dan data dari pemerhatian satelit NASA mengenai Global Mean Sea Level dari tahun 1993 sehingga 2020 menunjukkan purata kenaikan paras air laut sebanyak 3.4 meter setahun. Pada 14 Ogos, hujan berlaku di puncak tertinggi litupan ais di Greenland buat kali pertama dalam sejarah di mana suhu di kawasan tersebut tidak sepatutnya lebih tinggi dari tahap beku. Hujan yang turun juga menyebabkan suhu mula meningkat dan litupan ais paling tebal juga mula cair. Sebelum itu, pada bulan Julai 2021, saintis juga telah menemukan pulau baru kecil terletak di titik paling hujung utara bumi secara tidak sengaja. Pulau kecil dengan saiz rentas kira-kira 30 meter dan puncak setinggi 3 meter ini diliputi oleh lumpur, tanah dan batuan. Pulau ini dapat ditemui kerana pergerakan ais glacier yang semakin menipis di kawasan tersebut. Kesimpulannya, sejauh mana akibat dan kesan perubahan iklim global yang akan berlaku adalah terletak di tangan manusia sekarang. Walaupun sebahagian besar negara telah menandatangani Perjanjian Iklim Paris 2015, negara-negara perindustrian utama iaitu Amerika Syarikat, China dan India dilihat perlu lebih komited dalam melakukan perubahan seperti penggunaan tenaga bersih bagi menggantikan bahan api fosil. Pemanasan global akan membuatkan iklim dunia yang ekstrim dengan bencana alam semakin dahsyat, seterusnya memberikan impak buruk kepada semua hidupan bumi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.